Fokus negeri di bawah Bayu. Tabung pendidikan negeri Sabah bakal dilancar bulan depan. Butiran lanjut bersama Jovinia Jim Lajim di Kota Kinabalu. Silakan Jovi. Ya, Zahir. Tabung pendidikan negeri Sabah TPNS akan dilancarkan bulan depan bagi membolehkan lebih ramai anak-anak Sabah berpeluang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian dalam dan luar negara. Penubuhan TPNS merupakan antara inisiatif Pelan Strategik Transformasi Kumpulan Yayasan Sabah 2015-2023 iaitu meningkatkan pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN telah melaksana pelbagai inisiatif untuk pembangunan pendidikan di negeri ini. Antaranya sumbangan 10,000 komputer riba kepada pelajar tingkatan 5 dan 6 serta bantuan pakaian seragam, kasut sekolah dan alat tulis melibatkan 289,204 murid dengan peruntukan 13.9 juta ringgit. Datuk Haji Ji berucap sempena pelancaran Hari Guru Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Ketua Menteri menyeru kepada semua warga pendidik agar sentiasa menjadi tonggak dalam melahirkan kemenjadian murid dan menyokong kepada hala tuju inisiatif Sabah Maju Jaya. Dalam majlis ini, Datin Seri Panglima Dr. Nuinda Alias menerima anugerah Tokoh Guru 2022, sementara Medel Basri menerima anugerah Tokoh Kepimpinan sekaligus membawa pulang wang tunai RM2,500, kalung emas, sijil dan plak. Datuk Haji Ji turut berkesempatan melancarkan buku Tawak Tokoh Guru Sabah yang diterbitkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Pihak berkuasa tempatan di negeri ini diingatkan agar menjaga kebersihan pantai di kawasan masing-masing. Usaha itu bagi memastikan lokasi tumpuan pelancong berkenaan berada dalam keadaan terbaik pada setiap masa. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin berkata, tanggungjawab penjagaan kebersihan alam sekitar juga perlu dikongsi semua pihak. Kalau boleh mengambil inisiatif untuk mengusahakan contohnya program-program gotong royong, bukan saya di Kota Kinabalu tetapi malahan di semua daerah di negeri Sabah, dan sebab ini semua merupakan program kata orang sambilan dan juga kita cuba membudayakan untuk melestarikan alam semula jadi. Beliau bercakap dalam sidang media Majlis Taklimat bersama pegawai-pegawai daerah dan pegawai-pegawai eksekutif Majlis Daerah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Dato' Jafri turut mengesahkan Taman-Taman Sabah TTS bakal menaikkan 6 jenis yuran kemasukan bagi kawasan di bawah seliaannya. Ia merupakan keputusan ahli Lembaga Pengarah Pemegang Amanah TTS dan difahamkan TTS mempunyai sebanyak 31 jenis yuran. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Atta Joseph Kurup menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung kemudahan mendapatkan pas lintas batas di pos kawalan imigresen Pagalungan Nabawan. Ia akan memudahkan urusan penduduk di kawasan berkenaan kerana mereka tidak perlu datang ke Keningau bagi tujuan tersebut. Dengan kelulusan pos imigresen ini akan memudahkan lagi kegiatan-kegiatan harian, khususnya kegiatan-kegiatan yang boleh meningkatkan ekonomi khususnya di kawasan daerah pensiangan. Jadi terima kasih saya ucapkan dan kita akan kerjasama untuk memastikan kejayaan semua perancangan kita dalam hal membangunkan kawasan Parlimen Pensiangan. Dalam pada itu, Datuk Atta yang juga Timbalan Menteri Kerja Raya turut memaklumkan projek naik taraf Jalan Sapulut Pagalungan Pensiangan sepanjang 96 km telah dimulakan secara berfasa sejak tahun lalu. Setelah siap nanti, ia dijangka akan melonjakkan lagi ekonomi di Pensiangan. Datuk Atta bercakap demikian selepas perasmian Mesyuarat Agung Persatuan Bekas Polis Malaysia PPPM Cawangan Nabawan di Nabawan. Terdahulu katanya pelbagai aktiviti bagi menjaga kebajikan bekas anggota polis telah dilaksana di kawasan parlimen beliau ketika musim pandemik ini, antaranya pengagihan bantuan makanan dan bantuan keuangan termasuk kepada keluarga ahli yang telah meninggal dunia.
Dalam perkembangan lain, sejumlah 6.7 juta ringgit diperuntukkan untuk pembinaan jambatan konkrit di Kampung Tangkungan Bingkor, Keningau. Menurut Pembantu Menteri Kerja Raya, Datuk Robert Tawik, pembinaan jambatan sepanjang 40 meter itu akan dimulakan dalam masa terdekat dan mengambil masa 18 bulan untuk disiapkan. Jambatan merentasi Sungai Bayayo tersebut akan memudahkan aktiviti harian penduduk berbanding sebelum ini. Ini adalah kegunaan semua penduduk kampung di Dun Bingkor untuk ke sekolah, ke klinik dan juga dalam aktiviti-aktiviti harian iaitu pertanian. Datuk Robert memberitahu perkara itu selepas melancarkan kempen keselamatan jalan raya peringkat daerah Keningau, anjuran Majlis Keselamatan Jalan Raya. Berkenaan kempen ini, ianya diadakan sempena musim perayaan Pesta Keamatan bagi menyemai kesedaran mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya. Sejak 2019 hingga 2021, sejumlah 44,376 kemalangan jalan raya direkodkan di negeri ini dan wilayah Persekutuan Labuan. Daripada jumlah itu, 727 kes kemalangan adalah melibatkan kematian. Kerajaan negeri diminta mempertimbang cadangan menaik taraf status daerah kecil Paitan kepada daerah penuh menjelang 2025. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sugut Datuk James Ratib berkata ia penting bagi membolehkan lebih banyak pembangunan prasarana untuk manfaat penduduk termasuk daerah berhampiran Beluran dan Telupit. Naik taraf menjadi daerah penuh juga berupaya merangsang pertumbuhan ekonomi Paitan yang mempunyai kawasan tanah yang luas dan berpotensi besar dibangunkan. Saya amat mengeluh-ngeluhkan dan berbesar hati sekiranya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dapat menaik taraf daerah kecil Paitan ini menjadi daerah penuh. Sekiranya kami masih bertaraf daerah kecil, kerana semua ketua-ketua jabatan tidak dapat ditempatkan di kawasan ini kerana kami masih di peringkat daerah kecil. Datuk James yang juga Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan ditemui selepas menyempurnakan pelancaran sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah kecil Paitan di Paitan. Dalam pada itu, beliau sempat menyarankan penduduk kawasan ini agar terlibat dalam pertanian seperti kelapa sawit, kelapa untuk tujuan pengeluaran santan selain tanaman sampingan saca inci yang mudah diusahakan selain boleh mengeluarkan hasil dalam masa 8 bulan sahaja. Persatuan Mualaf Muslimah Tawau disaran bekerjasama dengan Pejabat Agama Islam, daerah dan badan bukan kerajaan NGO bagi memperbanyak pelaksanaan aktiviti keagamaan untuk saudara baharu. Ia penting bagi membimbing sekaligus memberi motivasi kepada golongan mualaf untuk memantapkan lagi penghayatan mereka terhadap ajaran Islam. Menurut Pembantu Menteri Keuangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, menerusi aktiviti sedemikian juga dapat memperkukuh pegangan akidah dan membantu mereka untuk melaksanakan ibadah fardu ain dengan sempurna. Jadi saya berharap agar persatuan ini akan dapat melaksanakan peranan yang lebih aktif, dan saya selaku pimpinan yang ada di Tawau juga akan sentiasa berusaha untuk membantu mereka, khususnya di dalam memastikan saudara-saudara baru Islam ini dapat kita sama-sama bimbing dan menjaga mereka ini seperti saudara-saudara Islam kita yang lain. Datuk Nizam menyatakan demikian kepada RTM selepas sambutan Majlis Hari Raya Persatuan Mualaf Muslimah di Tawau. Majlis itu antara lain bertujuan mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan kekeluargaan dalam kalangan masyarakat setempat dengan golongan asnaf. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah. Teruskan bersama RTM, sumber maklumat sahih dan terkini. Kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Sahih? Terima kasih, Jovi.